Keadaan geografi begitu mempengaruhi penempatan penduduk di Sabah. Kalau tadi kita mendengar tentang suara dan rintihan masyarakat di pantai timur Sabah, kawasan ini pula dipisahkan dengan kawasan pantai barat yang lebih maju oleh banjaran gunung seperti Gunung Kinabalu ini. Inilah satu-satunya jalan yang menghubungkan di antara pantai barat dengan pantai timur, dan jika kita ke sana, kita akan terus mendengar apakah pula pandangan mereka yang berada di Kota Kinabalu tentang keadaan hidup masa kini. Kawasan Kota Belud di Sabah ini juga dikenal sebagai kawasan jelapang padi untuk negeri Sabah. Dan dalam konteks itu, saya sekarang berada di Kampung Jawi-Jawi, kawasan yang rata-ratanya terdiri daripada masyarakat pesawah padi. Saya bersama dengan saudara Jamari untuk mengetahui tentang bagaimana kawasan Kota Belud ini boleh menjadi jelapang padi untuk negeri Sabah. Okey. Terutama sekali kan saya mengucapkan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang ada di Kota Belud ini, yang mana begitu prihatin terhadap permasalahan masyarakat, terutamanya golongan petani. Sebab apa yang saya lihat sekarang ini, bukan saja di Kampung Jawi-Jawi, malah seluruh kampung yang ada di daerah Kota Belud ini telah terlaksana apa juga permasalahan masyarakat di sini. Sebab untuk makluman Tuan bahwa di Kampung Jawi-Jawi ini saja, apa yang Tuan lihat pada masa ini, setiap masalah, terutama dia bila musim menuai padi, yang sana itu sistem perperitan pengambilan air setiap musim akan dibersih serta merta. Okay. Begitu juga dengan sistem yang ini, pembuangan air. Okay. Dengan setiap musim juga pihak JPS dengan segera memberi bantuan meskipun pertukaran begitu banyak. Kalau kita banding antara dulu dan sekarang ini dia lebih jauh maju. Sebab kalau dulu sistem pendapatan petani di sini paling-paling pun antara 1.000 hingga 1.500. Tetapi pada masa kini pendapatan itu sudah melonjak hingga ke 5.000 dalam semusim. Sabah ni biasanya kalau sebut pilihan raya dan pemilihan politik itu memang hebatlah di Malaysia ni, antara negeri terhebat. Tapi di kawasan Kota Belud, di kawasan Jawi-Jawi ini, apa yang penting dalam menuju pilihan raya 13 ni? Saya rasa Barisan Nasional tidak ada masalah. Tapi walau macam mana pun, pihak Barisan Nasional kena berusaha juga. Apa yang kerjaan telah bantu kita itu adalah satu sumbangan untuk kita memimpin kerjaan Barisan Nasional pada pilihan raya akan datang. Tapi jejak kampung ini masalah yang tidak. Sebab mungkin Tuan tidak nampak. Okay. Tapi kalau Tuan sendiri masuk ke kampung itu, Tuan sendiri akan nampak. Apa fakta apa saya cakap ataupun temerang. Sekolah yang sana, yang kampung ini ada ini 10 juta lebih. Okay. Baru belum siap tapi sudah pun dimasuki. Okay. Yang selebihnya itu klinik dia ada, jabatan-jabatan pejabat kemas pun ada. Semua keperluan masyarakat memang sudah ada di kampung ini. Bagi kami terutama di Sabah inilah, yang kawasan di Kota Belud ini, masyarakat biarpun Tionghoa ke bangsa-bangsa yang lain tidak ada masalah untuk kami lah. Di segi sebutkan wawasan satu Malaysia ataupun wawasan 2020 di Kota Belud ini tidak jadi masalah. Jadi saya tengok kerajaan pun bertepus lumus membangun dengan sektor-sektor yang jarapang padi, mana-mana yang daripada kitabnya Datuk-Datuk, YB, ya bawa daripada mencadang dan membina lah untuk kemajuan di Kota Belud. Keadaan ekonomi saya rasa lebih okey. Perancangan YB Parlimen kita merancang banyak yang dibuat lah, tapi menghadapi masalah sikit-sikit lah. Tidak dapat tembus sebagai macam seperti jarapang padi, empangan air, di blok lah, dikacau oleh pembangkang lah supaya ada sikit-sikit macam tergandala lah. Jikalau macam tidak ada, saya rasa perlu juga ini empangan air dibuat lah supaya kemajukan kepada akan datang untuk jangka panjang lah. Kota Belud ni memang kenderaan sudah betul-betul sudah tidak boleh menampung lah. Menampung, kerajaan juga usaha, tapi gagal. Tidak tahu apa sebab gagal juga lah dilaksanakan.
sedangkan peruntukan sudah kurang. Tahun 2009 dibantu oleh kami punya adun parlimen mendapat dana 2.6 juta untuk membuat satu sekolah baru 3 tingkat. Nah, itu bagi saya orang Cina di Kota Belud, todak sekolah, tokong, tidak ada permintaan apa-apa. Yang penting kerajaan setiap tahun dapat menjaga inilah. Kami punya sekolah, kami punya persatuan yang kami mohon menyalah. Okey, ya berkaitan dengan semua isu ampangan dengan tanah reserve di Rampayan, sebenarnya kedua-dua benda ini iaitu mesti ada keseimbangan. Maksudnya kita ambil tanah, yang ambil pula dapat faedah, yang diambil pun dapat faedah. Maksudnya mesti dua-dua seimbang. Tapi bagi pendapat saya, pembangunan tidak boleh dihalang. Tetapi mereka yang diambil tanahnya perlu mendapat pembelaan yang seimbang. Saya rasa kalau mereka faham dan memberi ke dalam keadaan win-win situation, saya rasa tidak masalah untuk meneruskan apa sekalipun projek kerjaan. Apa yang saya mohon kepada pemimpin-pemimpin Kota Belud, penuhi keperluan rakyat Kota Belud, itu paling penting. Kalau benda yang remeh kita penuhi, sedangkan yang basic kita tidak penuhi, masih dorang lagi mohon. Sebab kerjaan memegang kuasa. Kerjaan jugalah yang boleh mengubah sesuatu. Saya untuk pilihan raya, saya dengan jelas mengatakan sebenarnya kerjaan perlu dikekalkan. Contohnya, kita tukar kerjaan dan benda yang sama berlaku, sebenarnya kita akan rasa kekecewaan. Tetapi sekiranya kerjaan baru itu sendiri menjanjikan dan berjaya untuk menjadikan bila menang pilihan rakyat contohnya membangkang dan dijanjikan itu boleh boleh dijayakan, saya rasa pun tidak mustahil juga mereka menerjui pemerintahan. Tetapi apa yang kita penting, macam saya orang Sabah, kami sebenarnya di sini mahukan pembangunan dan pembelaan yang adil. Betul-betul adil sebagaimana yang mereka rasa di Semenanjung, begitu juga yang berada di sini. Sektor perkhidmatan adalah bahagian terbesar dalam KDNK Negeri Sabah. Walaupun bahagian pantai barat Sabah ini semakin ditimpa dengan pembangunan, tetapi sektor ekonomi juga harus diberikan tumpuan. Ini kerana rata-rata pembangunan ekonomi sektor pertanian kini menjadi tumpuan di bahagian pantai barat ini. Contohnya, kawasan di sekitar Kota Belud digelar sebagai Jelapang Padi Negeri Sabah. Malah di kawasan seperti Ranau dan Kundasang ada tanaman seperti sayuran dan begitu juga pertanian koko, dan Sabah adalah pengeluar koko terbesar di Malaysia. Saya sekarang berada di kawasan kaki Gunung Kinabalu di Pekan Kundasang, dan saya akan bersama dengan seorang yang telah lama tinggal di sini, wakil masyarakat juga, dan kini kita nak tahu apakah keadaan kehidupan di Kundasang sekarang, Pak Cik. Keadaan bagus. Di sini memang bagus. Pasal dari dulu di sini memang kawasan yang terpencil kan, tetapi bila sekarang tanam sayur, apa bangsa sayur ada, dan perniagaan pun boleh dikatakan maju juga. Mudah-mudahan di belakang hari nanti di sini lebih maju lagi daripada sekarang. Pasal sekarang kerajaan adalah dibentangkan, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Jadi itu yang kami mau. Sekarang ini mudah-mudahanlah tercapai itu belakang hari. Sekarang saya kira lebih bagus kalau, tapi ini sekolah ada juga, tapi mau ada yang sekolah yang tinggi sedikit daripada sekarang lah. Tapi mungkin universiti tidak boleh buat sini. Kalau boleh, universiti pun saya minta lah di sini. Bagi pikiran saya memang
kerajaan sekarang mesti menanglah. Kenapa tu? Pasal sekarang apa kemajuan pun ada. Dan tidak ada yang bilang bohong punya. Tidak ada yang bilang ini minta maaf tambilang punya. Bila kerajaan cakap memang betul sama. Sekarang pula saya bersama dengan seorang ketua kampung, Kampung Mahin Boyan, Ranau. Dan saudara Ratimin kalau boleh ceritakan bagaimana kehidupan di sini sekarang, di kampung juga yang di belakang sana itu. Dan bagaimana perbezaan dulu dan sekarang. Terima kasih daripada Astro Member. Ya. Saya menceritakan pengembangan ekonomi di kampung kami adalah sangat baik karena pada masa sekarang masih pembinaan jalan raya daripada Kundasang ke Kibas, dan itulah sumber pendapatan di kampung kami. Dan juga pelangsungan di Pakan Kundasang ini, di kawasan Kundasang ini sedang dikembangkan oleh kerajaan. Bermacam-macam cara kerajaan mencari sumber pelangsungan di kawasan Kundasang seperti homestay dan tempat-tempat yang belum ditarakui oleh kerajaan sedang dicari oleh kerajaan sekarang. Saya pikir kerajaan sekarang mencari cara bagaimana pengembangan ekonomi di kawasan Kundasang ini yang lebih baik daripada sekarang, yaitu sedang membina pembangunan ini seperti pasar sayur lah, market sayur, dan sedang mencari jalan serikat-serikat yang mengangkut pelangsung menuju ke destinasi yang diorang inginkan. Bagi alam sekitar sini, baru-baru ini ada pelajar-pelajar daripada Universiti Sabah dan Universiti dari Semenanjung untuk memberi motivasi kepada penduduk-penduduk di daerah Ranau, di kampung-kampung di daerah Ranau. Dan khususnya diorang bermula daripada di sekolah. Kalau doktor boleh berikan gambaran keadaan kehidupan masyarakat Sabah ketika ini, mungkin berlandaskan sara hidup harian dan juga ekonomi untuk soalan pertama ini. Ya, masih pada saudara Kamarul. Saya ingat asasnya kita tahu sudah Sabah ni di antara dari segi komuniti masyarakat dia. Kita lihat memang Sabah ni di antara yang Perdana Menteri juga selalu sebutlah. Sabah ni sebagai satu simbol kemajmukan yang agak ketara di Malaysia. Dan saya rasa saya juga bersetuju dengan itu. Dan kita lihat di Sabah ni kita maklum terlalu banyak etniknya. Cuma ada beberapa perkara yang masih juga tersenarai dalam konteks agenda pembangunan kita di Malaysia dah. Sebagai contohnya lah kita melihat sekarang bila wujudnya Universiti Malaysia Sabah sebagai contoh. Kita melihat rupa-rupanya ramai di kalangan rakyat Sabah ni yang sebenarnya berkemampuan dari segi akademiknya untuk masuk ke Menara Gading. Berbanding sebelum ini mungkin ramai yang pergi Semenanjung tidak dapat pergi disebabkan kos dan juga sebagainya itu. Dan kita lihat bila ada UMS rupa-rupanya pensyarah pun ramai di kalangan Sabahan. Pelajar juga komposisinya ramai Sabahan. So ada kualiti dari segi itu. Bila masyarakat sudah berilmu, tuntutan mereka satu, hak mereka juga harus kita layan lah. Bukan kita penuhi tidak, tapi maknanya kita layan. Dan orang politik juga harus menangani keadaan ini. Bila melihat keadaan-keadaan yang berlaku begitu, kita risau. Masyarakat berkehendakkan benda yang lain, orang politik berkehendakkan benda yang lain. Jadi saya ingat dalam konteks ini asasnya kita balik kepada konteks pembangunan yang ideal itu. Kita nak katakan pembangunan yang baik itu sebenarnya datang daripada suara masyarakat. Bottom up, daripada bawah ke atas. Jadi ini di antara benda-benda yang mungkin boleh sedikit sebanyak menyelesaikan masalah yang kita katakan konflik dan sebagainya. Mungkin kalau kita menggunakan pendekatan ini daripada bawah ke atas, kita boleh menangani beberapa benda dengan lebih
baik dan profesional, saya ingat begitu. Hatta saya nak katakan penduduk luar bandar juga akibat daripada pembangunan tadi yang tidak bersifat daripada masyarakat kepada atas. Kita nampak beberapa isu besar juga berlaku di luar-luar bandar. Misalnya saya nak sebut mengenai isu misalnya empangan Tambak Tuan, pembakaran di Kampung Dudar, Kota Belud, pensiangan dan sebagainya. Ini di antara kita nampak ini sebagai suatu ekspresi kepada ketidakpuasan hati. Tetapi maknanya saya nak katakan juga di sini, dalam konteks politik Sabah, janganlah kita nak politikkan semua perkara. Kan? Yang paling penting pada saya bagaimana kita menangani masyarakat itu. Sebab akhirnya sama ada yang akan memilih kerajaan, yang akan hidup dalam konteks negeri Sabah ini adalah masyarakat. Masyarakat baik nanti dia secara otomatiknya dia akan melahirkan sebuah negeri, negara yang lebih baik lagi. Saya ingat. Terima kasih banyak doktor. Ya. Terima kasih. Peladangan memang menjadi satu aktiviti ekonomi yang penting di kawasan Ranau. Kalau berhampiran dengan Kundasang itu, penanaman sayuran dan sebagainya. Tetapi di kawasan lain, seperti yang tempat saya berada sekarang ini, di kawasan Togis, terkenal dengan tanaman koko. Dan Sabah kita tahu sebagai pengeluar terbesar di Malaysia, negeri yang mengeluarkan koko terbesar. Oleh itu saya ingin bertanya kepada peladang koko tentang pemerhatian mereka terhadap keadaan ekonomi, terutamanya mereka yang menjadi peladang koko. Terima kasih kerana sanggup ditemu bual oleh Astro Awani. Saya nak ambilkan wakil saudara untuk mewakili penanam koko di Ranau terutamanya. Bagaimana keadaan masyarakat peladang koko, kehidupan mereka? Adakah ekonomi begitu bagus sekarang ataupun sederhana ataupun bagaimana? Bagi saya, penanam koko di daerah Ranau sekarang adalah penanam yang sangat baik. Memang pun selama ini kami mempunyai persoalan dari segi penjagaan karena kekurangan dari segi peruntukan begitu. Tetapi kami merasakan bahwa kehadiran lembaga koko Malaysia bagi di Ranau ini banyak memberi perubahan kepada petani-petani di kampung ini secara khusus daerah Ranau. Bermula pada 2006 ini penduduk kampung Togis ini telah memasuki di dalam program tanaman koko. Dari segi pendapatan, pada saya memang dia cukup memberi satu penghasilan yang lumayan lah. Sesuai dengan tempat ini pada sekarang yang perlu dipertingkatkan bagi komoditi, diperluaskan lagi yaitu ini tanaman koko lah. Lalu lintas ini untuk masuk di kebun diperbaiki dengan sebaik mungkin lah supaya memudahkan baik kepada petani yang baru mau menaroka ataupun yang mengeluar hasil tanaman yang ada sekarang. Ini kami bersyukur juga lah karena adanya LK memberi satu sokongan kami untuk mau merubah kehidupan menjadi satu peneroka, menjadi satu peladang yang baik. Tetapi sekarang ini kami sangat perlukan yaitu support dari kerajaan dari segi pembangunan-pembangunan yang lain. Sekarang saya ada ketua kampung daripada mukim yang berbeza dan saya inginkan pandangan tentang bagaimana keadaan peladang koko di kawasan saudara. Bagi saya kawasan mukim Peginatan, tanaman koko memang pun ramai yang menanam. Dan setakat ini pencapaian dari segi penghasilan agak memberangsangkan lah. Dari mula mencaburi diri dalam penanaman koko ini, banyak sekali memberi manfaat yang besar kepada keluarga saya lah. Okay. Begitu juga dengan penduduk-penduduk atau penanam koko yang lain. Mereka-mereka yang telah mengusahakan kebun koko mereka dengan sempurna mengikut nasihat yang ditunjukkan oleh lembaga koko Malaysia. Mungkin ini kawasan Ranau ini memang tidak masalah.
Untuk meningkatkan taraf ekonomi satu keluarga itu, seharusnya kita minta kepada pihak kerajaan untuk membantu pihak petani untuk menyelenggarakan jalan raya ke kawasan kebun-kebun. Seperti mana yang diketahui di kawasan Ranau ini, tanah-tanah yang berhampiran dengan jalan raya setelah pun habis diterukai ataupun diusahakan. Jadi pihak orang kampung ini petani, dia memerlukan tanah yang belum diterukai tapi memerlukan jalan raya yang boleh menghubungkan petani itu mengusahakan tanah tersebut. Buat masa sekarang ini kerajaan harus banyak lagi membuat untuk penduduk kampung lah, terutama sekali di luar bandar. Oleh karena kita rasakan di luar bandar ini masih banyak yang perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Walau macam manapun bagi saya harus kita menyokong kerajaan supaya apa juga perancangan kerajaan, apa juga yang rakyat minta kepada kerajaan dapat diteruskan apabila pilihan raya akan datang dan kerajaan akan memerintah balik, dia akan laksanakan. Sekiranya pun ada pertindihan ataupun dari segi pahaman politik itu berbeda, tapi yang seadanya kita harus memilih pemerintah yang betul-betul berjiwa rakyat supaya apabila masa akan datang nanti dia dapat membela kepada kita semua. Sebenarnya kami penduduk kampung Tegup Darat kawasan Kundasang ini sejak nenek moyang kami memang kami bertani lah dan tiada pendapatan lain selain daripada tanam-tanaman seperti pertanian. Dan akhir-akhir ini Lembaga Koko Malaysia membawa kami untuk menanam koko. Apabila Lembaga Koko Malaysia berkesimpung menyuruh orang kampung membawa kami menanam koko, jalan raya pun sudah tiba sampai di kampung kami. Memang dulu kami jalan kaki. Jadi pendapatan kebun kami dapat dijual dengan lancar. Dan makin lagi koko kan berhasil dan Lembaga Koko Malaysia terutama pegawai Lembaga Koko di Ranau membawa pasaran kami yang terbaik. Memang besar perubahan. Bagi kami punya kampung, elektrik pun tiada, bakalan air pun tiada, apa-apa pun tiada. Jadi sekarang ini barulah tiang listrik saya tengok baru angkat-angkat tiang datang di kampung kami. Dan bakalan air pun baru itu batang pipe dihantar-hantar lah sekarang. Harapan kami telah mendengar berita setiap malam oleh Perdana Menteri, banyak dia sakap projek-projek di luar bandar akan mengalir dan kami pun mengharap penuhlah kepada kerajaan. Jadi soal politik ini kami di kampung-kampung ini tetap menyokong kerajaan dan supaya projek-projek itu akan diteruskan.